Walaupun pada praktiknya pihak British merasa keberatan menerima pembaharuan, tetapi kerana kepesatan pembangunan dan bertambah kompleksnya pentadbiran politik, ekonomi dan sosial, British merasa perubahan politik perlu untuk menjamin kemantapan hubungan British dengan Kerajaan Brunei. Langkah memperkenalkan fungsi Majlis Penasihat Daerah dan Majlis Mesyuarat Negeri yang baru telah mendapat reaksi yang positif daripada pihak British. Residen British dalam suratnya kepada Sultan Haji Omar Ali Saifuddin pada 27 September tahun 1956 telah memberikan pandangan tentang ketidaksesuaian perjalanan pentadbiran yang lama di negara Brunei, khususnya fungsi Majlis Mesyuarat Negeri. Sikap positif residen British menyebabkan R.H. Hickling dihantar untuk menyusun rangka perlembagaan negara Brunei. Dalam laporannya, R.H. Hickling menyokong tentang perlunya pembaharuan politik dalam pentadbiran negara Brunei. R.H. Hickling juga mencadangkan bahawa negara Brunei perlu menggubal perlembagaan sendiri mengikut inspirasi rakyatnya. Ini disebabkan adanya kesedaran berpolitik di kalangan rakyat serta bagi penyesuaian dengan kehendak pembaharuan dan pemodenan dalam pentadbiran. Laporan R.H. Hickling menarik minat pihak British untuk menyiasat lebih mendalam tentang keperluan perubahan dalam sistem pentadbiran di Brunei. Reaksi daripada laporan ini menyebabkan seorang pakar British telah dihantar ke Brunei, iaitu Tuan Yang, untuk membuat laporan khas tentang cadangan perlembagaan baru bagi negara Brunei. Laporan ini telah lengkap untuk dibincangkan dengan Pesuruhjaya Tinggi British, Sir Anthony Abell dalam Majlis Mesyuarat Negeri. Setiap tahun apabila diadakan Majlis Mesyuarat Negeri, Pesuruhjaya Tinggi hadir untuk membincangkan cadangan perlembagaan yang telah dirangkakan, tetapi tidak berkesudahan kerana tiada persetujuan dicapai antara Sir Anthony Abell dengan ahli Majlis Mesyuarat Negeri. Perkara ini telah melambatkan proses perundingan untuk membentuk Perlembagaan Brunei. Akhirnya, Sir Anthony Abell menyarankan agar cadangan ini dihadapkan kepada Setiausaha Tanah Jajahan British, Alan Lennox Boyd, untuk dirundingkan. Bagi melaksanakan tugas ini, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin telah melantik satu jawatan kuasa yang baru untuk menggantikan jawatan kuasa 7 serangkai. Jawatan kuasa yang baru ini bukan sahaja ditugaskan untuk menyusun dan mengemaskinikan cadangan perlembagaan yang dibawa ke London, bahkan juga sebagai wakil kerajaan Brunei untuk merundingkan cadangan perlembagaan tersebut dengan wakil pejabat Setiausaha Tanah Jajahan di London. Antara ahli yang menganggotai jawatan kuasa ini ialah 1. Duli Pengiran Pemanca Paduka Haji Muhammad Alam. 2. Pehin Datuk Perdana Menteri Paduka Haji Ibrahim. 3. Pengiran Ali bin Pengiran Muhammad Daud. 4. Pengiran Abu Bakar. 5. Datuk Marsal bin Maun. 6. Pehin Orang Kaya Laksamana Haji Muhammad Taha. 7. Pengiran Setia Negara Pengiran Muhammad Yusof bin Pengiran Haji Abdul Rahim. Delegasi ini telah bertolak ke London pada bulan Mac tahun 1957 dengan diketuai oleh Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Pada masa yang sama, delegasi Parti Rakyat Brunei juga telah berada di London dengan tujuan yang sama. Ini merupakan bukti tentang keangkuhan dan keengganan Parti Rakyat Brunei mengiktiraf delegasi baginda sebagai delegasi rasmi kerajaan negeri.
Sultan tidak menghalang rombongan Parti Rakyat Brunei yang diketuai oleh AM Azahari untuk berunding terus dengan setiausaha tanah jajahan dan membelakangkan Baginda sebagai Sultan Brunei. Baginda juga dikatakan memberi persetujuannya supaya Alan Lennox Boyd menerima rombongan Parti Rakyat Brunei. Ini disebabkan Baginda yakin bahawa kerajaan British pasti tidak akan menerima atau melayan rombongan Parti Rakyat Brunei dengan alasan kuasa pemerintahan di Brunei adalah di tangan Sultan dan bukan di tangan parti ini. Selain itu, ada kemungkinan bahawa ia merupakan satu taktik Baginda untuk menghadapi British kerana dengan kehadiran Parti Rakyat Brunei, pihak British secara tidak langsung menerima tekanan daripada rakyat Brunei. Baginda sedar bahawa perkara perlembagaan bukan satu yang mudah untuk dibincangkan. Ia adalah perkara hal ehwal kenegaraan tentang nasib masa depan politik Brunei. Akhirnya, akibat tekanan rakyat Brunei yang dibawa oleh Wakil Parti Rakyat Brunei menyebabkan British terpaksa bersikap terbuka untuk menerima cadangan rombongan Baginda sendiri. Namun demikian, pihak British sentiasa melengah-lengahkan proses perundingan. Contohnya, antara tahun 1953 hingga tahun 1956, pihak British sentiasa membangkang syur-syur yang dikemukakan oleh ahli Majlis Mesyuarat Negeri tentang perlembagaan yang baru dicadangkan itu, terutama sikap negatif Residen British ataupun Pesuruhjaya Tinggi British, Sir Anthony Abell. Ketika perundingan pertama dijalankan pada tahun 1957, pegawai-pegawai British di Pejabat Tanah Jajahan di London telah menghentikan perundingan delegasi Brunei. Pegawai British memberi alasan bahawa mereka mahu berehat pada musim panas dan meminta supaya delegasi Brunei yang diketuai oleh Baginda pulang sahaja ke Brunei. Tetapi Baginda sedar tentang tipu muslihat pihak British dan menolak cadangan tersebut. Baginda terus menunggu musim panas berlalu untuk berunding dengan wakil kerajaan British, kerana Baginda tidak mahu pulang ke Brunei dengan tangan kosong sebagaimana yang dijanjikan kepada rakyat ketika berangkat dari lapangan terbang lama Berakas pada 14 Mac tahun 1959. Sebagaimana yang telah berkali-kali saya sebutkan pada masa lalu, pemerintahan negara Brunei yang akan datang adalah memberi peluang kepada rakyat negeri ini mentadbir dan mengendalikan pemerintahan negeri di bahu rakyat negeri ini. Majlis Mesyuarat Undangan yang akan memutuskan dan merundingkan segala undang-undang bagi kesempurnaan negara Brunei ialah akan mempunyai ahli yang terbanyak daripada wakil yang dipilih rakyat. Ini berarti segala keputusan undang-undang negara adalah terserah di tangan rakyat yang mencintai demokrasi. Akhirnya dengan kesabaran Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, persetujuan telah dicapai antara kedua-dua belah pihak untuk membentuk perlembagaan bertulis bagi Brunei. Dengan nasihat Pesuruhjaya Tinggi British bagi Brunei, Sir Anthony Abell, Baginda dan delegasinya telah berangkat ke London untuk kali kedua pada bulan Mac tahun 1959. Sebelum perundingan dijalankan, Baginda telah menyediakan draft perlembagaan yang dicadangkan, dengan menyusun rangka perlembagaan itu berdasarkan laporan Jawatan Kuasa Penasihat Perlembagaan Baru Brunei. Matlamat utama yang hendak dicapai oleh Baginda dalam perundingan ini ialah mendapatkan kuasa yang lebih bagi Sultan selaku ketua negara, peruntukan untuk mengadakan pilihan raya bagi majlis daerah,
pelantikan seorang menteri besar dan penolongnya, pembentukan Majlis Mesyuarat Undangan, Majlis Diraja dan Kerajaan. Tugas-tugas ini telah diserahkan kepada seorang pakar undang-undang yang dipinjamkan oleh Kerajaan Persekutuan, iaitu Datuk Panglima Bukit Gantang, Haji Abdul Wahab. Baginda juga telah mendapat bantuan daripada seorang peguam yang terkenal di London, iaitu Nigel Lawson QC untuk mengubahsuai sedikit rangka perlembagaan yang akan dirundingkan. Perundingan di London berjalan selama seminggu dengan 90% daripada cadangan delegasi Brunei telah dipersetujui oleh wakil kerajaan British dari Pejabat Setiausaha Tanah Jajahan. Kelicinan urusan ini adalah kerana kebijaksanaan Baginda mengetuai delegasi tersebut. Baginda juga sedar tentang adanya batu penghalang di kalangan pihak British. Oleh itu, Baginda meminta Setiausaha Tanah Jajahan supaya tidak memasukkan Pesuruhjaya Tinggi British bagi Brunei, Sir Anthony Abel dan Residen British, D.C. White dalam jawatan kuasa kerja. Baginda sedar bahawa sekiranya perkara ini tidak dilakukan, kedua-dua pegawai ini yang memang tahu hal ehwal Brunei akan sentiasa membangkang cadangan yang akan dibentangkan. Sebagai menghormati kedudukan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin sebagai pemimpin Brunei dan sebagai ketua delegasi Setiausaha Tanah Jajahan, Alan Lennox Boyd telah mempersetujui permintaan itu. Kedua-dua pegawai British ini hanya dilantik sebagai pemerhati dalam perundingan tersebut. Kejayaan ini disebabkan adanya rasa tanggungjawab Sultan Haji Omar Ali Saifuddin terhadap nasib dan masa depan negara Brunei. Oleh itu, di samping menjadi ketua jawatan kuasa kerja bagi delegasi Brunei, Baginda juga mengetuai jawatan kuasa parlimen yang bertanggungjawab untuk memberi keputusan muktamad terhadap perkara yang telah dibincangkan dan dibahaskan dalam jawatan kuasa kerja. Adalah disedari bahawa kejayaan perundingan ini terletak di tangan Baginda sendiri. Setiausaha Tanah Jajahan, Alan Lennox Boyd sentiasa bertolak ansur dengan Baginda memandangkan kedudukan Baginda sebagai Sultan. Sikap tidak mahu melepaskan tanggungjawab inilah menjadi punca kejayaan delegasi dari Brunei ini. Hasil daripada kejayaan ini, pada bulan Mac tahun 1959, Baginda dengan delegasinya sekali lagi berangkat ke London untuk perundingan seterusnya. Akhirnya pada 29 September tahun 1959, satu perjanjian telah ditandatangani untuk mengisytiharkan perlembagaan bertulis negara Brunei Darussalam. Bagi pihak Brunei, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin telah menandatangani perjanjian tersebut, sementara Sir Robert Scott mewakili kerajaan British. Hari yang bersejarah ini telah berlangsung di Lapau Bandar Brunei. Dengan pengisytiharan ini, Brunei menjadi negara merdeka dalam negeri kerana Perjanjian 1906 telah digubal dan jawatan Residen British telah dimansuhkan dan digantikan dengan Pesuruhjaya Tinggi British. Di bawah perlembagaan baru ini, kuasa tertinggi dipegang oleh Sultan. Ini bermakna bahawa Sultan tidak lagi perlu mendengar nasihat daripada Pesuruhjaya Tinggi British tentang hal ehwal pentadbiran dalam negeri. Berdasarkan perjanjian, pihak British hanya bertanggungjawab dalam bidang pertahanan dan perhubungan antarabangsa. Dengan pengisytiharan ini, 3 peruntukan telah dibuat bagi pembentukan 3 buah majlis, iaitu Majlis Mesyuarat Diraja, Majlis Mesyuarat Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri.
Di samping Sultan memegang kuasa tertinggi, terdapat jawatan tertinggi lain yang dibentuk bagi menjalankan jentera kerajaan, iaitu Jawatan Menteri Besar yang dipegang oleh Datuk Perdana Menteri Haji Ibrahim bin Jaafar dan Jawatan Setiausaha Kerajaan dipegang oleh Wan Ahmad bin Wan Omar dari Kerajaan Persekutuan. Meskipun kuasa mutlak dalam negeri dipegang oleh baginda sendiri, namun penyaluran suara rakyat dapat didengar melalui 3 buah majlis yang ditubuhkan itu. Penubuhan 3 buah majlis ini merupakan sesuatu yang praktikal yang dilaksanakan oleh Sultan Haji Omar Ali Saifuddin mengikut kehendak perlembagaan. Ini bermakna perlembagaan bertulis adalah satu jalan atau peluang bagi rakyat negeri ini untuk sama-sama berusaha mencapai kemajuan ke arah berkerajaan sendiri. Sultan Haji Omar Ali Saifuddin mengatakan bahawa perlembagaan yang baru beta masyhurkan adalah satu langkah yang besar dalam kemajuan perlembagaan negeri ini menuju ke arah kejayaan sendiri yang penuh dan merdeka. Ini akan bermakna bahawa tanggungjawab yang lebih besar akan dipikul oleh pegawai-pegawai negeri ini dan juga rakyat sendiri menerusi wakil-wakil mereka di dalam Majlis Mesyuarat Negeri. Maka kejayaan perlembagaan ini dan cepatnya negeri Brunei dapat mencapai taraf kerajaan sendiri yang penuh akan bergantung kepada taat setia rakyat kepada perlembagaan ini. Kejayaan delegasi baginda dalam mewujudkan perlembagaan bertulis bagi Brunei tidak memuaskan hati pemimpin Parti Rakyat Brunei, khususnya tentang kedudukan penasihat British yang masih dikekalkan. Contohnya jawatan Residen British cuma diganti dengan jawatan Pesuruhjaya Tinggi British, yang bertugas untuk menasihati Sultan dalam hal ihwal luar negara dan pertahanan. Perkara ini menjadi persoalan kepada Parti Rakyat Brunei. Mereka mempertikaikan mengapa terdapat syarat dalam perlembagaan itu supaya nasihat British mesti diikuti oleh Sultan. Ini menyebabkan Parti Rakyat Brunei beranggapan bahawa negara Brunei belum mencapai taraf merdeka penuh yang berdaulat di dalam dan di luar negara sebagaimana yang dirancang dan dikehendaki oleh Parti Rakyat Brunei, iaitu kemerdekaan penuh bagi Brunei. Tetapi sayangnya pemimpin Parti Rakyat Brunei tidak pernah membangkang secara langsung ataupun memberi cadangan kepada baginda. Baginda pernah bertitah kepada pemimpin Parti Rakyat Brunei supaya mereka memberi pendapat tentang perkara yang menjadi masalah dalam perlembagaan tahun 1959. Pemimpin Parti Rakyat Brunei nampaknya tidak berani berterus terang kepada Sultan akan tujuan perjuangan mereka. Menurut Pehin Orang Kaya Ahmadiraja Datuk Seri Utama Haji Muhammad Jamil, ketika delegasi Parti Rakyat Brunei menghadap baginda di Grosvenor House, London, mereka sedikit pun tidak berani menerangkan tujuan delegasi parti ini ke London pada bulan September tahun 1957. A.M. Azahari sendiri pula mengalu-alukan dan menyokong delegasi baginda ke London untuk membincangkan perlembagaan Brunei pada bulan Mac tahun 1959 ketika bertemu di Singapura. Ini menggambarkan bahawa pemimpin parti ini tidak berani dan tegas. Walau bagaimanapun, apabila perlembagaan ditandatangani dan dikuatkuasakan pada 29 September tahun 1959, parti ini terus menjalankan kegiatan mereka untuk menentang pembaharuan yang dikehendaki oleh perlembagaan tersebut. Hal ini telah dijelaskan oleh Berita Brunei yang mengatakan bahawa
Parti Rakyat Brunei tidak ingin bekerjasama dengan kerajaan sebagaimana menurut pendapat yang diberikan, dan Parti Rakyat Brunei akan terus berjuang sehingga tercapai segala cita-cita. Kesimpulannya, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin telah berjaya menghadapi halangan yang ditimbulkan oleh rakyat baginda sendiri, iaitu Parti Rakyat Brunei dan pihak British, untuk mewujudkan perlembagaan bertulis bagi Brunei. Kejayaan ini menunjukkan satu kemajuan yang baginda capai untuk membawa Brunei ke arah era pemodenan dalam bidang politik. Perlembagaan tahun 1959 telah menghapuskan jawatan dan kuasa residen British dalam hal ihwal pentadbiran negara Brunei. Kewajipan ini akan dipikul oleh Menteri Besar, Setiausaha Kerajaan dan pegawai-pegawai tinggi kerajaan yang lain. Ini bermakna tanggungjawab yang lebih besar akan dipikul oleh pegawai negeri dan juga rakyat sendiri menerusi wakil-wakil mereka di dalam Majlis Mesyuarat Negeri. Ini bersesuaian dengan janji baginda untuk memberi kuasa pemerintahan kepada rakyat. Langkah ini menunjukkan bahawa baginda cenderung untuk mewujudkan bentuk pemerintahan demokrasi sebagaimana yang dicita-citakan oleh rakyat. Kerajaan British menerusi perjanjian perlembagaan tahun 1959 ini hanya akan diwakili oleh seorang pesuruhjaya tinggi yang akan bermastatin di Brunei. Tugas utamanya adalah menasihati Sultan hanya tentang keselamatan. Dengan perkataan lain, Brunei telah mendapat kembali kuasa pemerintah dalam negeri yang selama ini dikuasai oleh residen British sejak tahun 1906. Pengambilan semula kuasa pentadbiran dalam negeri telah mewujudkan satu sistem pentadbiran kerajaan yang baru yang lebih banyak melibatkan pegawai tempatan. Raja 4.1 dan Raja 4.2 menunjukkan secara ringkas bentuk sistem pentadbiran di Brunei sebelum dan selepas perjanjian tahun 1959. Raja 4.2 jelas menunjukkan bahawa perjanjian perlembagaan tahun 1959 telah menyebabkan kuasa pentadbiran dalam negeri diambil alih oleh rakyat Brunei daripada pihak British. Pesuruhjaya tinggi British yang menggantikan jawatan residen British hanya terlibat dengan Sultan khususnya untuk memberi nasihat dan bukan pemegang dasar sebagaimana jawatan residen British. Sebagai tanda pengambilan semula kuasa pentadbiran negara Brunei, kedudukan Pesuruhjaya Tinggi British sebagai penasihat Sultan tidak mempunyai tempat di dalam Majlis Mesyuarat Negeri yang akan ditubuhkan kecuali di dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan dan Majlis Mesyuarat Diraja. Pada amnya, Menteri Besar bertanggungjawab kepada Sultan tentang pentadbiran dalam negeri, kerana Menteri Besar dilantik oleh baginda sendiri. Menteri Besar akan dibantu oleh Setiausaha Kerajaan, Peguam Negara dan Pegawai Kewangan Negara. Jawatan Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan hanya boleh disandang oleh orang Melayu yang bermazhab Syafi'i. Kejayaan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin untuk mengembalikan semula kuasa pemerintahan negara Brunei kepada anak tempatan telah memberi peluang kepada rakyat Brunei untuk mentadbir dan memerintah negeri mereka sendiri. Kewujudan perlembagaan bertulis adalah satu titik perjuangan seorang bangsawan untuk mewujudkan sistem pemerintahan demokrasi di Brunei. Perlembagaan baru ini juga telah menetapkan penubuhan majlis-majlis mesyuarat, iaitu Majlis Mesyuarat Menteri, Majlis Mesyuarat Negeri, Majlis Mesyuarat Diraja dan Majlis Mesyuarat Peringkat Raja.
Apa yang penting ialah kenyataan dalam bab 41(b) Perlembagaan tahun 1989. Sultan adalah pemerintah negeri yang tertinggi. Penentuan ini juga menunjukkan bahawa kuasa dan tampuk pemerintahan berada di tangan baginda. Sultan yang mempunyai kuasa mutlak ini menjadi punca bangkangan Parti Rakyat Brunei. Majlis Mesyuarat Negeri dianggotai sebanyak 21 orang, iaitu 6 orang ahli rasmi kerana jawatan, 5 orang ahli rasmi yang dilantik oleh Sultan dan 10 orang ahli yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya dalam Majlis Mesyuarat Daerah. Meskipun terdapat wakil rakyat dalam majlis ini, tetapi wakil rakyat kerajaan melebihi bilangan wakil rakyat biasa. Oleh itu, semasa membentuk undang-undang atau menentukan anggaran hasil dan belanjawan negeri, pihak kerajaan sentiasa menang. Majlis Mesyuarat Menteri pula dipengerusikan oleh Sultan sendiri dan 7 ahli rasmi yang dilantik kerana jawatan dan 4 ahli tidak rasmi dari Majlis Mesyuarat Negeri. Satu hal yang tidak menyenangkan Parti Rakyat Brunei ialah Sultan mempunyai kuasa mutlak untuk membuat sesuatu keputusan dalam majlis ini. Sultan tidak perlu berunding atau meminta nasihat untuk menjalankan sesuatu perkara yang berkaitan dengan tugasnya. Satu lagi majlis mesyuarat yang penting ialah Majlis Mesyuarat Diraja yang dianggotai oleh pemangku raja yang dilantik dan 6 ahli rasmi kerana jawatan. Tugas majlis ini ialah pertama, menasihatkan Sultan dalam hak pengampunan yang berhubung dengan pindaan atau pembatalan sebarang kandungan perlembagaan, dan kedua, menasihatkan Sultan tentang pelantikan atau penganugerahan orang bergelar, kenaikan pangkat dan hal-hal yang lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan, perlembagaan yang ditandatangani pada 29 September tahun 1959 telah mendapat tentangan daripada Parti Rakyat Brunei. Ini disebabkan kerana pertama, mereka menganggap bahawa perlembagaan tersebut tidak memperkenalkan dasar demokrasi, sebaliknya menguatkan kuasa autokratik Sultan. Kedua, perlembagaan ini patut ditambah dan dipinda kerana ada bahagian yang tidak demokratik. Perkara ini memang benar kerana perlembagaan yang diperkenalkan adalah satu usaha Sultan untuk mengambil alih kuasa pentadbiran dalam negeri daripada residen British dari tahun 1906. Walaupun begitu, ini tidak bermakna bahawa baginda melibatkan diri secara langsung dalam pentadbiran negara Brunei. Dalam soal-soal pentadbiran negara, Sultan dibantu oleh Menteri Besar dan Timbalan Menteri Besar untuk menjalankan jentera pentadbiran kerajaan. Rang undang-undang baru tidak perlu diadakan dalam perlembagaan Brunei untuk menghadkan kuasa Sultan daripada sama-sama mengambil bahagian dalam pemerintahan. Walau bagaimanapun, bagi Parti Rakyat Brunei, kemutlakan kuasa Sultan menyebabkan perlembagaan baru yang telah diisytiharkan tidak membawa sebarang perubahan dari segi pembahagian kuasa pada rakyat. Bagi Parti Rakyat Brunei, jika baginda bersungguh-sungguh mahu memperkenalkan pemerintahan secara demokrasi, baginda hendaklah menyerahkan kuasa pentadbiran dalam negeri sepenuhnya kepada rakyat. Baginda juga diminta supaya tidak lagi mengambil bahagian dalam hal ehwal pentadbiran negara. Hal ini jelas dinyatakan oleh Parti Rakyat Brunei, iaitu
Patik sekalian berharap moga-moga tuanku akan berdiri di luar lapangan politik seperti yang diamalkan oleh Raja British supaya rakyat tuanku tidak menganggap Sultan sebagai seteru dalam hal politik. Parti Rakyat Brunei juga membangkang kuasa Sultan yang akan memecat dan melantik seseorang menjadi ahli atau membenarkan seseorang itu menjadi ahli walaupun dia pernah dipenjarakan. Oleh itu, Parti Rakyat Brunei jelas menentang kewujudan kuasa mutlak Sultan dalam hal ihwal pentadbiran negara sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan tahun 1959. Walau bagaimanapun, Baginda berpendapat bahawa kuasa mutlak Sultan dalam perlembagaan baru ini tidak akan mewujudkan sistem autokratik sepenuhnya dalam pentadbiran kerana matlamat perlembagaan baru diperkenalkan adalah untuk memberi peluang kepada rakyat negeri ini untuk mentadbir negara ke arah berkerajaan sendiri. Sebelum kemerdekaan dicapai, Baginda berpendapat bahawa rakyat perlu mempelajari selok-belok pentadbiran kerana bagi Baginda, sebelum kita belajar berlari, kita mesti belajar berjalan. Oleh itu, Baginda tidak mahu menyerahkan kuasa pentadbiran negara kepada rakyat, apatah lagi kepada Parti Rakyat Brunei. Ini disebabkan mereka perlu dilatih dan diajar terlebih dahulu. Sebaliknya, Baginda berkeyakinan bahawa sebagai Sultan, Baginda mesti memberikan perkhidmatan kepada rakyat dan negara Brunei. Bonnell menjelaskan bahawa ketidakyakinan Baginda untuk menyerahkan kuasa pentadbiran negara sepenuhnya kepada rakyat adalah kerana kesangsian Baginda terhadap setengah-setengah golongan. Sikap kesangsian Baginda jelas kelihatan ketika lawatan Baginda ke daerah Temburong. Bukankah negeri ini kepunyaan rakyat sendiri? Dan bukankah negeri ini mempunyai rajanya sendiri, ceteria-ceteria, pegawai-pegawai dan ketua-ketua kampung yang sentiasa rela bekerjasama dan berkhidmat bagi faedah dan kemakmuran rakyat dan negeri. Bagi Baginda, jika Parti Rakyat Brunei tidak mahu menerima sistem demokrasi yang diwujud berdasarkan kepada struktur pentadbiran yang telah ada, adalah lebih baik sistem pentadbiran tradisi dikekalkan, yakni sistem residen tahun 1906. Baginda beranggapan bahawa Perlembagaan tahun 1959 telah membuktikan yang kuasa pentadbiran bukan menjadi kuasa mutlak Baginda, tetapi dikongsi bersama-sama dengan rakyat. Sebenarnya penentangan Parti Rakyat Brunei bukan hanya disebabkan ketetapan kuasa mutlak Sultan dalam perlembagaan baru ini, tetapi mereka kecewa kerana diketepikan dalam perundingan perlembagaan di London. Ini jelas terbukti sebagaimana A.M. Azahari mengatakan bahawa kami merasa dukacita di atas sikap yang berkuasa dalam negara Brunei, kerana tidak memperhati dan tidak mempedulikan sama sekali parti rakyat itu dengan tidak menjemputnya mengambil bahagian dalam undangan perlembagaan dengan kerajaan British. Penyingkiran Parti Rakyat Brunei dalam perundingan di London adalah langkah yang baik kerana Sultan menyedari bahawa Parti Rakyat Brunei sentiasa menghalang usaha kerajaan untuk mewujudkan perlembagaan bertulis bagi negara Brunei. Sebenarnya Baginda sentiasa memberi peluang kepada rakyat untuk sama-sama memikul tanggungjawab pemerintahan negeri sebagaimana titah Baginda. Rakyat sudah diberi peluang mengambil bahagian dalam pemerintahan, tetapi tawaran itu telah ditolak oleh Parti Rakyat Brunei dengan memulaukan rancangan pilihan raya Majlis-Majlis Mesyuarat Daerah pada tahun 1957.
Bukti yang paling nyata tentang penentangan dan keangkuhan Parti Rakyat Brunei ialah apabila mereka menghantar satu delegasi perlembagaan ke London yang diketuai oleh A.M. Azhari pada tahun 1957. Penghantaran delegasi ini telah membelakangkan Sultan, kerana isi cadangan perlembagaan yang mereka bawa ke London tidak diusulkan terlebih dahulu kepada Sultan. Apabila delegasi itu gagal mencapai matlamat mereka, barulah pemimpin Parti Rakyat Brunei menghantar petisyen mereka kepada Sultan untuk dipertimbangkan ke dalam perlembagaan yang akan diwujudkan. Sultan Haji Omar Ali Saifuddin berpendapat bahawa Parti Rakyat Brunei tidak perlu dijemput menyertai rundingan ke London kerana cadangan perlembagaan tahun 1959 adalah hasil daripada usaha kerajaan baginda sendiri dari tahun 1953, iaitu sebelum Parti Rakyat Brunei ditubuhkan. Perlembagaan ini dirancang oleh beberapa orang penasihat yang dipilih oleh baginda dan dianggap boleh mewakili rakyat Brunei. Oleh itu, adalah tidak mustahil jika baginda menjemput Parti Rakyat Brunei dalam rombongan ke London, jika parti ini sentiasa menyokong perjuangan dan dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan. Ini terbukti bahawa pada tahun 1961, A.M. Azhari telah dilantik oleh baginda untuk menganggotai jawatan kuasa pungutan suara dan pendapat rakyat tentang isu Malaysia. Selain itu, A.M. Azhari juga pernah dilantik menjadi ahli Majlis Mesyuarat Negeri, tetapi kerana pendapat beliau selalu bertentangan dengan pendapat ahli Majlis Mesyuarat Negeri yang lain, akhirnya beliau sendiri yang keluar daripada majlis tersebut. Ini bermakna bahawa meskipun Parti Rakyat Brunei sentiasa menentang dan mengecam pembaharuan yang dilakukan oleh baginda, namun tidak timbul sikap dendam atau perasaan benci baginda terhadap perjuangan Parti Rakyat Brunei. Apabila baginda tidak membuat sebarang tindakan terhadap petisyen yang telah dihantar oleh Parti Rakyat Brunei, selepas 3 bulan perlembagaan baru diisytiharkan, parti ini telah mengeluarkan satu kenyataan politik pada bulan Disember tahun 1959. Kenyataan ini menunjukkan sikap kompromi dan sokongan mereka kepada kerajaan, dan mereka akan mengambil pendirian yang berkecuali dan aktif terhadap pelaksanaan perlembagaan baru negara Brunei. Ini bermakna bahawa Parti Rakyat Brunei terpaksa menerima apa yang telah termasuk dalam perlembagaan tahun 1959. Berkecuali bermaksud bahawa mereka tidak menerima rang perlembagaan sepenuhnya, kerana perlembagaan itu mempunyai unsur monarki mutlak. Pada anggapan mereka, unsur ini sengaja diada-adakan oleh pihak British sebagai alat untuk menguasai kepentingan mereka di Brunei. Tuduhan Parti Rakyat Brunei bahawa pihak British terlibat mewujudkan kuasa monarki mutlak Sultan dalam perlembagaan adalah tidak benar, kerana semua isi kandungan perlembagaan tahun 1959 datang daripada kerajaan dan dipersetujui dalam perundingan di London. Telah dinyatakan bahawa 90% daripada isi kandungan perlembagaan yang dibawa oleh delegasi Brunei telah diterima oleh pihak tanah jajahan di London. Dalam perlembagaan baru itu, kuasa lebih banyak dipegang oleh orang Melayu dalam pentadbiran negara yang selama ini dipegang oleh residen British. Dan kuasa ini telah dipertanggungjawab kepada Menteri Besar sebagai orang kanan Sultan dalam soal-soal pentadbiran.
Kenyataan ini sudah cukup membuktikan adanya perkongsian kuasa antara Sultan dengan rakyatnya. Ini bermakna bahawa pentadbiran hal ehwal dalam negeri bukan sahaja dipegang oleh Sultan, tetapi juga oleh rakyat baginda ataupun melalui pilihan raya sebagaimana yang dikehendaki oleh perlembagaan. Parti Rakyat Brunei menentang perlembagaan baru kerana raja mempunyai kuasa mutlak hanya sebagai alasan. Sebenarnya mereka menentang perlembagaan kerana ahli Parti Rakyat Brunei disingkirkan dalam hal ehwal pentadbiran negara Brunei. Oleh itu, Parti Rakyat Brunei tidak mendapat peluang untuk memainkan peranan secara langsung dalam pentadbiran negara Brunei. Jadi, Parti Rakyat Brunei terpaksa menyokong pelaksanaan rang perlembagaan tahun 1959 bagi membolehkan mereka bertanding dalam pilihan raya umum, iaitu 2 tahun selepas pengisytiharan perlembagaan tahun 1959 tersebut. Sekiranya Parti Rakyat Brunei menang dalam pertandingan tersebut, dengan sendirinya mereka akan menduduki dan menganggotai Majlis Mesyuarat Negeri. Perkara yang jelas ialah kewujudan perlembagaan tahun 1959 adalah langkah pertama Brunei menuju ke arah kemerdekaan. Penguasaan pemerintahan dalam negeri telah mula dikuasai oleh anak-anak tempatan khususnya baginda sendiri. Kesimpulannya jelas bahawa Sultan Haji Omar Ali Saifuddin telah berjaya mempertahankan kedudukannya serta mewujudkan rang perlembagaan yang telah diperuntukkan dan dipersetujui oleh rakyat sejak tahun 1953. Meskipun perlembagaan ini tidak memenuhi keseluruhan kehendak rakyat Brunei, khususnya Parti Rakyat Brunei, tetapi baginda berupaya memainkan peranan penting untuk mengemaskini dan menyusun struktur pemerintahan negara Brunei. Selain itu, Perlembagaan Negara Brunei tahun 1959 juga telah menjadi asas kepada baginda untuk melibatkan diri dalam perkembangan politik antarabangsa, khususnya dalam hubungan antara Brunei dengan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Bab 5. Brunei dan Gagasan Malaysia. Bab ini membincangkan tentang sikap Brunei terhadap gagasan Malaysia. Perbincangan ini merupakan lanjutan daripada bab 4 yang menggambarkan tentangan daripada Parti Rakyat Brunei terhadap pembaharuan yang telah diperkenalkan oleh Sultan Haji Omar Ali Saifuddin untuk mengubah sistem pentadbiran di Brunei. Penentangan ini berterusan apabila Sultan Haji Omar Ali Saifuddin mengatakan bahawa baginda sangat berminat terhadap rancangan gagasan Malaysia. Ini menyebabkan berlakunya pergolakan politik dalam negeri dan seterusnya terseret hingga ke arena politik antarabangsa. Dalam konteks perbincangan ini, gagasan Malaysia yang telah dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman adalah untuk menyatukan negeri-negeri Tanah Melayu dengan Singapura dan wilayah-wilayah Borneo British seperti Sabah, Sarawak dan Brunei. Kadang-kadang gagasan Malaysia ini juga disamakan dengan konsep Melayu Raya, sebagaimana yang selalu disebut oleh Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan pemimpin politik Brunei yang lain. Pengertian ini jelas berdasarkan titah Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Antara lain baginda mengatakan, "Beta suka mengambil kesempatan ini, menarik perhatian rakyat beta kepada rancangan Melayu Raya yang sedang diurak-urakan. Rancangan ini jika dirahmati Allah, akan menimbulkan satu perubahan besar dalam penghidupan rakyat, dalam mana nanti negeri-negeri Melayu di Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Brunei,
Sabah dan Sarawak akan bersekutu dalam apa yang dikatakan Persekutuan Melayu Raya. Oleh itu, konsep Melayu Raya dalam bab ini bukanlah merujuk pada konsep yang dimaksud oleh Presiden Sukarno yang mentafsirkan Melayu Raya itu sebagai satu kesatuan yang agak besar. Kesatuan ini meliputi keseluruhan negeri di alam Melayu seperti negeri-negeri di Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Indonesia, Filipina dan wilayah-wilayah Borneo. Kerajaan British memang mempunyai rancangan untuk menyatukan wilayah-wilayah yang dikuasainya di bawah pentadbiran kerajaan pusat sejak sebelum Perang Dunia II lagi. Idea ini bertujuan untuk mengekal dan mengukuhkan lagi kuasa British di Asia Tenggara. British perlu mempertahankan kedudukan dan pengaruh mereka daripada persaingan dengan kuasa barat yang lain seperti Belanda di Indonesia, Perancis di Indochina dan Amerika Syarikat di Filipina. Bagi mencapai cita-cita ini, Pesuruhjaya tinggi British di Asia Tenggara telah diarahkan oleh kerajaan British untuk menyelaraskan dasar pentadbiran di negara-negara yang dikuasai oleh mereka. Pada tahun 1930-an, Gubernur Negeri-Negeri Selat dan Pesuruhjaya tinggi British di Brunei, Sir Churchill Clementi telah mencadangkan agar diwujudkan Persekutuan Borneo, iaitu Brunei, Sabah dan Sarawak, tetapi cadangan ini tidak dijalankan. Idea ini dikemukakan sekali lagi pada tahun 1953 oleh Pesuruhjaya tinggi British di Asia Tenggara, Malcolm Macdonald, dengan diikuti oleh persidangan pertamanya pada 23 April tahun 1953. Persidangan ini merupakan langkah awal kerajaan British untuk mengheret ketiga-tiga wilayah ini ke dalam satu kesatuan. Persidangan ini dikenali sebagai Persidangan Sarawak, Borneo Utara Brunei yang dipengerusikan oleh Malcolm Macdonald dan dihadiri oleh Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Sir Anthony Abel, Gubernur Sarawak, Sir Ralph Horn, Gubernur Sabah, dan 3 wakil dari setiap wilayah berkenaan. Setengah-setengah pemerhati politik beranggapan bahawa persidangan ini merupakan perintis jalan ke arah penyatuan 3 wilayah. Sultan Haji Omar Ali Saifuddin memang tidak berminat dengan sebarang bentuk persekutuan antara ketiga-tiga wilayah Borneo ini. Bagi mengelakkan sebarang kekeliruan di kalangan rakyat Brunei, baginda menyangkal akan wujudnya sebarang cadangan terhadap Persekutuan Brunei, Sarawak dan Borneo Utara. Baginda beranggapan bahawa sebarang bentuk penyatuan dengan kedua-dua wilayah British itu akan menenggelamkan kedudukan orang Brunei, bukan sahaja dalam bidang politik malah juga bidang ekonomi dan sosial. Ini disebabkan tenaga mahir di kalangan anak-anak tempatan amat kurang, dan untuk menyelamatkan rakyat Brunei daripada ketinggalan jauh ke belakang, baginda lebih suka membuat rancangan pembaharuan baginda sendiri untuk menentukan masa depan rakyat Brunei. Tambahan pula baginda memikirkan bahawa dari segi politik, kedudukan Brunei sebagai sebuah negara yang dinaungi adalah berbeza dengan kedudukan Sarawak dan Sabah sebagai tanah jajahan British. Sebagai menunjukkan ketidaksetujuan baginda terhadap rancangan tersebut, pada tahun 1953 baginda telah bertitah akan memberi satu perlembagaan bertulis dengan melantik sebuah jawatan kuasa yang dikenali, 7 serangkai, untuk meninjau pendapat rakyat Brunei tentang perlembagaan yang dicadangkan. Baginda berpendapat bahawa bentuk persekutuan Borneo lebih merugikan Brunei.
Ini disebabkan dasar ini adalah semata-mata untuk meringankan beban pihak British untuk menyelesaikan masalah kewangan. Sebagai contohnya, penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu di Tanah Melayu pada tahun 1896 adalah bertujuan untuk menyelesaikan masalah kewangan yang dihadapi oleh negeri-negeri yang miskin seperti Pahang melalui pengagihan pendapatan daripada negeri yang kaya seperti Perak. Berdasarkan kepada sejarah penyatuan ini, Baginda agak keberatan menerima cadangan pihak British untuk menggabungkan Brunei ke dalam Persekutuan Borneo. Baginda tidak bersetuju untuk membahagi-bahagikan hasil kekayaan minyaknya kepada negeri-negeri jiran yang jauh lebih miskin. Ketidaksetujuan Baginda dengan cadangan penyatuan tiga wilayah ini jelas berdasarkan penolakan Baginda terhadap penubuhan Parti Rakyat Brunei pada tahun 1956. Antara matlamat parti ini ialah menyatukan negeri Sabah, Sarawak dan Brunei dalam sebuah negara kesatuan Kalimantan Utara. Baginda hanya merestui penubuhan Parti Rakyat Brunei dengan syarat matlamat ini dihapuskan dalam manifestonya. Tujuan parti ini memasukkan matlamat ini adalah untuk mengembalikan kegemilangan pemerintahan Kesultanan Brunei pada masa lampau. Walau bagaimanapun, Baginda telah menolak cadangan ini. Ini bermakna bahawa Baginda sentiasa bersikap dingin terhadap sesuatu rancangan yang kurang mendatangkan manfaat dan faedah kepada rakyat dan negara Brunei, khususnya dari segi ekonomi dan politik. Baginda sedar bahawa secara perbandingan rakyat Baginda akan ketinggalan. Dalam bidang pendidikan misalnya, bilangan yang terpelajar di Brunei hanya terdiri daripada golongan yang berkelulusan dari Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim, Perak. Bilangan ini pula tidak melebihi daripada 100 orang. Meskipun pihak British cuba melengah-lengahkan proses pembentukan Perlembagaan Brunei, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin tidak berputus asa untuk menjayakan rancangan ini. Pada bulan Februari tahun 1958, Gubernur Sarawak, Sir Anthony Abel dengan rasminya telah menyeru supaya ketiga-tiga daerah Borneo, Sarawak, negara Brunei dan Borneo Utara bersatu dan bersekutu. Pengumuman ini telah menimbulkan kebimbangan dan keresahan di kalangan rakyat Brunei. Baginda tetap mendiamkan diri tentang isu tersebut kerana pada tahun 1957, Baginda dan delegasinya telah mendapat kejayaan yang besar dalam perundingan tentang perlembagaan bertulis bagi Brunei dengan Setiausaha Tanah Jajahan di London. Daripada titah Baginda pada Hari Raya Aidilfitri tahun 1958, Baginda nampaknya memang tidak menyokong rancangan tersebut. Sungguh pun perjumpaan itu antara daerah dihadiri oleh pembesar-pembesar dari ketiga-tiga negeri, tetapi tidak bermakna atau boleh sebarang keputusan perundingan itu akan dipakai atau berjalan kuat kuasanya jika tidak terlebih dahulu dihadapkan dan diluluskan oleh majlis-majlis mesyuarat negeri masing-masing. Ini adalah gambaran yang jelas bahawa Baginda tidak begitu berminat dengan rancangan ini. Baginda menjelaskan bahawa, secara rasmi saya tidak tahu kisah tentang negeri Brunei hendak dipersekutu dengan negeri lain, oleh sebab itu saya tidak dapat memberi fikiran saya terhadap soal penyatuan Borneo ini. Sebenarnya Baginda begitu berhati-hati untuk membuat sebarang keputusan atau kenyataan yang melibatkan hal ehwal rakyat dan negara Brunei.
Baginda ataupun rakyat Brunei begitu sensitif terhadap sebarang bentuk persekutuan yang dikemukakan. Dari segi ekonomi, tujuan sebarang rancangan persekutuan adalah untuk membolot hasil kekayaan Brunei dengan menyumbangkan bantuan kewangan terhadap rancangan pembangunan di negeri-negeri jiran yang miskin. Dalam hal ihwal politik, secara perbandingan negara Brunei bukanlah sebuah jajahan takluk, ia adalah sebuah negeri Melayu yang mempunyai raja sendiri sebagai ketua negara yang hanya bernaung di bawah panji-panji kerajaan British, sedangkan Sarawak dan Borneo Utara adalah jajahan takluk British. Cadangan ini hanya merupakan dasar British untuk mengukuh dan mengembangkan sayap penjajahan mereka dan sekaligus melambatkan kemerdekaan Brunei. Meskipun baginda beranggapan bahawa matlamat persekutuan itu adalah negatif, Akhbar Sarawak Tribun sebaliknya menyarankan agar perasaan syak dan wasangka itu dihapuskan. Ini disebabkan walaupun kedua-dua negara jiran ini miskin, kedua-dua negara jiran ini tidak boleh mengambil kesempatan menumpang hasil kekayaan minyak negara Brunei. Sebelum cadangan ini diterima, soal yang dikemukakan ini perlu dibincangkan secara meluas dengan menjemput wakil seluruh penduduk daripada segenap pelosok ketiga-tiga daerah. Ini bermakna bahawa di Brunei terdapat suara yang menyokong dan menentang rancangan penyatuan tiga wilayah ini, seperti keadaan yang wujud di Sarawak dan Borneo Utara. Di kedua-dua daerah ini terdapat suara yang menyokong dan menentang rancangan ini. Kesatuan Rotary Borneo Utara misalnya telah membangkang cadangan ini dengan mendesak supaya soal ini ditangguhkan antara 30 tahun hingga 100 tahun lagi. Tentangan yang sama juga diterima daripada ketua-ketua masyarakat Cina di Kudat dan di Kuching serta Persatuan Kaum Ibu Dayak di Sarawak. Walaupun terdapat suara menentang cadangan ini, usaha bagi mewujudkan persekutuan ini diteruskan melalui perundingan yang dianjurkan oleh pihak British dan dihadiri oleh pemimpin politik dari Sarawak dan Borneo Utara. Sultan Haji Omar Ali Saifuddin tidak memberi reaksi yang positif terhadap cadangan ini sejak ia diumumkan pada bulan Februari tahun 1958. Sikap Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dalam hal ini telah dikesali oleh pemimpin politik dari Sabah dan Sarawak yang hanya menghadiri perundingan yang diadakan. Mereka sedar bahawa tanpa sokongan Sultan, cadangan penyatuan tiga wilayah ini akan menghadapi jalan buntu. Kekecewaan mereka ini jelas dinyatakan oleh Pelita Brunei. Kebisuan negeri Brunei terhadap soal hendak menghubung rapatkan lagi ketiga-tiga daerah Borneo British Sarawak, negeri Brunei dan Borneo Utara, sangat dikesali oleh seorang anggota tidak rasmi Majlis Mesyuarat Undangan Borneo Utara, iaitu Yang Berhormat Tuan Donald A. Stephens. Ini bermakna bahawa rancangan ini memang tidak mendapat sambutan daripada kerajaan Brunei, khususnya baginda sendiri. Berita Brunei mengakui bahawa harapan Borneo Utara hendak bersemuka dengan wakil-wakil dari negara Brunei amat tipis. Sultan Haji Omar Ali Saifuddin yang memang sedar kedudukan yang sebenarnya, tetap meneruskan cita-cita baginda untuk merangka perlembagaan bertulis bagi Brunei. Perlembagaan yang dicadangkan ini mengurangkan kuasa dan pengaruh British dalam pentadbiran di Brunei dan secara tidak langsung memisahkan jawatan Pesuruhjaya Tinggi British bagi Sarawak dan Brunei. Penolakan baginda terhadap cadangan persekutuan Borneo
adalah kerana baginda lebih suka membuat perubahan mengikut inspirasi rakyat dan dasar baginda untuk membawa Brunei ke arah berkerajaan sendiri. Ini terbukti dengan pembentukan perlembagaan tahun 1959. Kandungan perlembagaan itu adalah pandangan dan pendapat rakyat Brunei sendiri yang dikumpulkan oleh jawatan kuasa, 7 serangkai. Kejayaan baginda menggubalkan Perlembagaan Negara Brunei pada bulan September tahun 1959 telah merapatkan dan mengeratkan lagi hubungan persahabatan antara Kerajaan Brunei dengan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, khususnya dari segi bantuan tenaga mahir. Brunei perlu mengisikan kekurangan tenaga mahir di Jabatan Kerajaan, Jawatan Setiausaha Kerajaan, Peguam Negara, Pengarah Perhutanan dan lain-lain dipegang oleh pegawai yang dipinjamkan oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Pasukan polis persekutuan juga telah bertugas di Brunei sehingga ada antara mereka yang berjuang menentang pemberontak pada tahun 1962. Pada tahun 1961, Tentera Persekutuan Tanah Melayu telah membantu Brunei untuk menubuhkan pasukan askar Melayu di Raja Brunei. Pengambilan pertama tentera ini mendapat latihan di Port Dickson oleh pegawai pemerintah. Sultan Haji Omar Ali Saifuddin memang berminat untuk mewujudkan kerjasama antara Brunei dengan Persekutuan Tanah Melayu, khususnya selepas terbentuknya Perlembagaan Negara Brunei pada tahun 1959. Pada 25 Jun tahun 1960, Akhbar Borneo Bulletin telah mengatakan bahawa terdapat perundingan antara Sultan Brunei dengan Tunku Abdul Rahman tentang percantuman Brunei dengan Persekutuan Tanah Melayu pada bulan tersebut. D.C. White, Pesuruhjaya Tinggi British bagi Brunei, dikatakan telah menyembahkan kepada baginda yang kerajaan British tidak keberatan menyerahkan wilayah kawasan Kalimantan British jika rakyatnya menghendaki kemerdekaan. Tetapi anehnya, kenyataan ini telah dinafikan oleh baginda melalui siaran radio Brunei. Walau bagaimanapun, memang tidak dinafikan bahawa cadangan persekutuan ini telah dibisikkan kepada Sultan Haji Omar Ali Saifuddin oleh Raja Perlis, Tuanku Sheikh Putra, dalam pertemuan mereka di Rumah Awang Alak Betata di Kuala Lumpur pada bulan Jun tahun 1960. Persoalannya ialah adakah baginda bersetuju dengan cadangan persekutuan ini? Untuk menjayakan cadangan ini pada bulan Mei tahun 1961, secara rasminya Tunku Abdul Rahman telah mengemukakan idea Malaysia ketika beliau berucap kepada Persatuan Wartawan Luar Negara di Asia Tenggara di Hotel Adelphi, Singapura. Konsep Malaysia ini merupakan gagasan yang agak besar kerana ia meliputi negeri-negeri di Tanah Melayu, Singapura dan 3 wilayah British Borneo. Persekutuan yang baru ini dinamakan Malaysia, dengan kedudukan semua negeri dalam persekutuan ini sama mengikut perlembagaan yang akan dirangka.